Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan la bidina wa dahra dahirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidak lupa juga kepada Persatuan Dinding. Alhamdulillah malam ni baru saya nampak muncul balik. Alhamdulillah lah tu je. Comel tu, comel ilmu tu. Ya. Nampak gaya yang menang sebelah kiri. Kalau kanan tak ada sikit mana ni. Ya, alhamdulillah. Kerana kita diberi kesempatan untuk kita mengambil sedikit satu bentuk ilmu dalam siri pada malam ni dalam kuliah kita, iaitu tentang tafsir iaitu surah An-Nazi'at yang bermula sambungan ayat yang ke-27 kan? Betul tak? Betul kan? Okey. Jadi malam ni kita akan sambung pada tafsiran ayat surah An-Nazi'at, iaitu bermula dengan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Sadaqallahul azim. Kita baca pada ayat bermula 27, iaitu antum ashaddu khalqan amis sama banaha, yang bermaksud adakah kamu yang lebih sukar menjadikannya, ataukah langit yang sukar oleh Allah Subhanahu wa taala menyusunnya. Baik, ayat ini masih lagi dia datangnya daripada ayat 27 inilah ya. Pada ayat 27 ini datangnya ayat ini setelah kita melalui beberapa ayat tentang Fir'aun yang kita bicara pada ayat sebelum ni lah ya. Tapi dengan dikatakan angkuhnya, dengan binaannya yang dikatakan pada masa itu, yang kita panggil sebagai iaitu Al-Ahram. Al-Ahram ni satu bentuk piramid lah. Kalau siapa yang suka ziarah di Mesir, negara Mesir ni, maka saya showkan pergi dekat bahagian piramid tu. Dekat Sang Tua Fir'aun. Pergi ziarah sikit, tengok macam mana keadaan di situ. Okay, ambil lah gambar bagi kenangan. Nak berselfie ke ya. Narayaknya situlah tempat yang dikatakan dipanggil dengan binaannya biasa kita panggil sebagai
al-ahram iaitu piramid. Dipanggil piramid, yang patok segi tu kan, ada dalam negara Mesir tu. Tapi ramai orang pergilah ya. Kalau kat Mesir tu dikatakan, kalau orang sejarah Mesir, ramai orang akan mencari tumpuan situlah, tempat piramid di padang, satu padang pasir tu. Sebab situ banyak benda yang dikatakan bersejarah, dalam berkait dengan sejarah-sejarah Islam di kat sana tu ya. Jadi katanya, kata Firaun ni, Mu ni kecil je dia kata. Ni masih pada ayat yang dikatakan 27 ni. Mungkin kita dah faham oleh ayat tu. Persoalan, adakah kamu yang lebih suka menjadikannya, ataukah langit yang suka oleh Allah menyusunnya? Okey. Maknanya, saya ulang balik supaya kefahaman biar faham sikit ya. Datangnya ayat 27 ini setelah Firaun, kita melalui beberapa ayat tentang Firaun yang dikatakan dengan angkuhnya, dengan pembinaannya yang dipanggilkan satu piramid ataupun al-ahram, dipanggil macam tu. Jadilah yang dikatakan Mu ni kecil je manusia, kata gitulah, Mu ni kecil je manusia ni, nak banding dengan Allah yang buat langit dan bumi, itu perumpamaan pula di situ. Okey. Allah tanya, siapa yang lebih kuat? Allah tanya balik, siapa yang lebih kuat? Muka aku. Kena faham lah. Ya, tafsir ni kena berhati-hati dalam kita nak merungkai sesuatu penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Allah tanya balik. Allah tanya, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Lalulah dikatakan, tubuh kita ni, body kita ni kuat setara mana sebenarnya? Tahu? Agak-agak kalau kita berjalan, tengah-tengah berjalan, lalulah tersepak dengan batu, siapa yang pecah dulu? Kita berdarah ke batu yang hancur lebuh? Agak-agak kita tau. Macam pun nak marah pula. Batu ada situ. Tapi ada satu kisah. Saya ala-ala selit nama batu ni nak sebut cerita je kau. Ada satu tamat kisah lah zaman Nabi. Zaman Nabi dulu, sebelum Nabi menjadi Rasul, dalam perjalanan Nabi ni, dia lalu kat kawasan pada pasir tu, ada batu yang bagi salam kepada Nabi. Masa tu Nabi belum jadi Rasul lagi. Nabi berjalan depan dia, Assalamualaikum ya Nabi. Bila Nabi menjadi Rasul, Nabi lalu balik dekat jalanan dia tu, dia bagi salam balik, Assalamualaikum ya Rasul. Dia tahu Nabi tu dapat Rasul dah. Tapi Nabi pun tahu pada sahabat. Nabi khabar di batu tu ada di mana-mana sekian. Sahabat tahu. Tapi sahabat ni bijak dia tak macam bijak kita. Kalau ikan buah api, rasanya orang Melayu hok gini tu, ambil buat cicing dah. Tapi sahabat ni, dia punya pemikiran dia tak sama macam kita ya. Orang yang bijak pandai. Sebab orang Melayu kita ni banyak tahayul sikit. Nabi tahu batu tu ada dekat mana sekarang ni. Sahabat pun tahu, tapi tak boleh royak lah. Kalau kabur lah, takut-takut pergi haji Umrah, singgah kejap, malam tu aku dengar Ustaz Nazir kata ada batu yang beri salam dengan Nabi. Kita ambil sikit dah lah. Dia punya tahayul di situ. Jangan. Tapi Nabi beritahu kepada sahabat dia tak kabur lah kat mana-mana tu ya. Tapi ni dikatakan batu tu masih ada lagi sekarang ni. Tapi saya tak tahu kat mana kau. Saya pun tak tahu di mananya ya. Saya pun tak tahu juga di mana. Gitu. Dan begitu juga Nabi kita ni, ada masa Nabi berjalan di Madinah, satu kota Madinah, Nabi lalu dengan sahabat-sahabat. Nabi lalu dalam suasana jalan-jalan ni, ternampaklah satu sekumpulan unta. Sekumpulan unta tengah minum air lah.
Lalu apabila unta tu dia nampak Nabi, dia seolah-olah macam dia unggah kepada Nabi. Di Madinah. Lalulah sahabat kata, ya Rasul, hati-hati, macam ada benda tu, macam ada benda, takut-takut dia munggah ke tolak Nabi Rasul. Nabi kata sabar, biar dia mari dulu. Apa bahasa unta? Unta ni bunyi lagu mana? Bunyi gitu ke? Gitu lah. Lalu unta tu dia pergi dekat Nabi, dia pergi kat Nabi, dia pergi sendiri dekat Nabi. Muka dia tu dia pergi sendiri dekat Nabi ni, sambil dia bercakap dengan Nabi. Nabi faham pula. Unta tu dengan bahasa dia lah. Duduk bebel situ nak rayaknya. Tetapi dikatakan pada masa tu unta ni macam seolah-olah nak beritahu sesuatu. Seekor je unta tu. Dia kabur Nabi faham pula, Nabi layang lah. Nabi layang. Ya. Tak apa. Nanti lagi. Tak apa. Lalu lah Nabi jumpa dengan tuang punya unta tu. Nabi kata, unta ni unta siapa? Ni unta saya ya Rasulullah. Kalau gitu jual ke saya lah, murah. Saya ambil seekor. Kalau Rasulullah nak, tuang nak, tetap payah belilah. Rasulullah ambil je lah saja. Tuang kan, Rasulullah kan, takkan saya nak ambil begitu juga. Nabi kan lah. Rasulullah ambil lah. Nabi tanya, dah mu ada berapa ekor unta? Seekor ni je Rasulullah. Dah mu kalau pun jual ke aku, Rasulullah kata, dah kira sesat mu ada piti, mu nak ambil makan nama, minta sedekah huluk. Kan? Usah huluk orang lain. Lalu lah Nabi ni bila dia tahu orang tu ada seekor unta, Nabi cuma nak menyampaikan apa yang unta tu bisik dengan dia tadi tu. Dalam bahasa orang unta kapal dia tahu tu. Unta tu ayat apa? Kepada unta Nabi sampaikan berita kepada tuang punya yang unta tadi tu, pada pocik tadi tu. Dia kata, mu buat lasuk sangat ke dia kata. Mu buat lasuk ke aku kata. Sampai ke mu tunggang siapa ke aku lapar perut mu tuang tu. Maknanya saya menggunakan unta tu guna sungguh-sungguh kata orang. Tak ada nak backup sikit orang. Body unta macam mana. Lalulah bila Rasulullah sampai pada tuang dia, gitu ya Rasulullah. Kalau gitu tak apalah, aku faham dah. Seolah-olah macam unta ni macam gini lah. Kalau kita nak gambarkan macam wakil Cupid lah. wakil suara kerajaan. Nak menyampaikan wakil-wakil supaya jangan dengar aku banyak sangat. Aku ni binatang juga. Siapa mu tunggang aku ni apa ke dorok ke diri bah. Lepas tu aku ngadu ke Rasulullah. Apa tak tu? Unta pun siapa ngadu pada Nabi. Nabi faham bahasa dia tu. Lah mukjizat kan. Nabi ni dia ada mukjizat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tahu lah macam mana. Dia sebaliknya. Begitu nak ceritanya pasal yang tadi tu lah. Tubuh kita tadi tu nak ayatnya, kalau kita belanggar pada batu maka kita akan sakit ya. Kita akan berdarah, kita akan luka. Maknanya kekuatan body kita ni dok setahap yang kuat sebagai macam batu lah ya. Macam tunggu kayu dok. Kita ni hanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni hanya sekadar yang pada pergerakan fizikal yang semata-mata yang Allah cipta pada kita setahap tu je lah. Tak sama dengan apa yang Allah cipta, benda yang selain daripada apa yang dikehendaki tu. Okey. Boleh dikatakan dalam ayat ni, kalau awak mari lah mana-mana pun, orang-orang pahlawan ke, orang-orang kuat WWF ke mana-mana ya, Stone ke, ahli-ahli body badan ke, maknanya tak boleh juga ya kita nak lawan kekuatan kita itu pada tu tadi ya, pada yang terkena pada batu ya, memang Allah juga besar-besar body kita pun kalau tersepak tunggu akan rasa sakit juga riwayatnya itu semua adalah kuasa Tuhan belaka. Allah Subhanahu Wa Taala dibangkit balik. Dibangkit balik. Maknanya ikabah balik. Mu kuat ke atau langit ni aku bina tu?
Maknanya persoalan ni Tuhan tanya balik. Allah SWT bangkit, mau kuat ke? Buat ke tak langit tu? Hak aku bina tu. Mu jangan duduk besar sangat. Tuhan kata, jangan aku sangat. Ini kita masih lagi bicara dalam kesan daripada hak Fir'aun tadi tu, sebelum masuk dalam bab lain ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bangkit di sini kerana manusia ni suka sangat buat binaan. Buat binaan besar-besar, tinggi-tinggi. Dia rasa dia lah ahli teknologi yang boleh buat apa sahaja di atas muka dunia ni. Macam kita buat sesuatu benda bangunan lah. Bila terlampau tinggi sangat, kita rasa-rasa macam bangga sangat kan. Kan Fir'aun kan dia buat tu benda kan dia bangga pokok tu. Tu jadi Tuhan cabar dia tu. Tuhan kata mau buat tu pun tak boleh lagi nak lawan kuasa aku ni. Nak ayatnya nak dibandingkan dengan teknologi yang aku buat ni, yang Allah Ta'ala buat. Dari sudut kekuatan tu memang nak challenge kata orang. Nak bandingkan, memang kekuatan tu Allah punya segala-galanya pada hakikat di atas muka bumi ni. Sebab ialah orang kita macam saya kata tadi suka sangat dengan kebanggaan, dengan buat bangunan 3 dekat pun suka dah. Buat benda sikit pun suka dah. Jadi Tuhan kalau boleh nak eloklah daripada kita rasa sama ni apa, iri hati tuan-tuan. Takut-takut ada sifat macam perangai Fir'aun juga dalam ni. Okey. Habis pada tentang ayat pada 27. Kita pergi kepada ayat yang ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ditinggikan letaknya, maka disempurnakannya. Okey. Di sini yang bermaksud yang dikatakan as-samqul dengan makna as-sahful. As-samqul ni maksud dia dengan makna as-sahful. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia punya atap seolah-olahnya atap bagi bumi, padahal dia seolah-olahnya atap bagi bumi, padahal dia tidak bersambung pun dua cerita lain, dua bab lain. Maknanya di sini maksud dia ditinggikan letaknya, maka disempurnakannya. Disempurnakannya, Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia punya atap, maknanya langit lah. Angkat dia punya atap tu dia langit, yang maksud langit seolah-olahnya atap bagi bumi, padahal dia tidak padahal kalau kita tengok balik dia tidak bersambung dengan tidak bersambung pun dengan dua cerita yang lain-lain. Bumi lain, langit lain. Itu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan itu dipanggil mustawiyah. Dipanggil mustawiyah, maknanya sama, tidak ada belah sana sini, tidak ada. Sama saja Tuhan jadikan di situ, dipanggil mustawiyah dalam bab ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk, ayat yang ketiga kan. Siapa yang hafal tu? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman. Kamu tak akan jumpa apa benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Ar-Rahman ini, benda yang tidak seimbang, tidak cukup saiz inci ke, tidak ada. Maka para ulama mentadabburkan Al-Quran, dia kata ayat ini menunjukkan kepada kurawiyah. Kurawiyah ini maknanya bulatnya bumi tu dan bulatnya langit, tuan-tuan. Kan sebelum ni kan ada orang mendakwa kan bumi ni ada macam bucu lah, 3 segi lah kan, macam-macam kan, ada dakwa tu. Tetapi hakikatnya kita nak cakap bab ni pun kita tak tahu juga ya.
Kadang-kadang ada perselisihan faham, bimbang-bimbang gitulah, tapi kalau ulama tafsir kata benda tu bulat, bumi tu bulat, langit tu bulat, siapa yang lebih awal dulu yang Allah cipta, langit ke ataupun bumi? Timbul persoalan di situ pula. Rasanya kita dah hurai dah. Saya dah hurai dah pada surah An-Naba itu tentang kejadian bumi dan langit, yang mana Allah cipta dulu. Yang ni kita nak faham juga. Kalau tidak ia menjadi persoalan yang sangat tergantung. Sangat tergantung. Rasa baru cakap dah. Nak isyak pula. Dia aku dah. Rasa macam baru lagi. Okey. Maknanya para ulama mentadabburkan Al-Quran. Dia kata ayat ini menunjukkan kepada kurawiyah, maknanya bulatnya bumi itu dan bulatnya langit itu, tuan-tuan, ya. Langsunglah tuan kata lagi kita pada ayat 29, wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan digelapkannya malamnya dan dikeluarkannya terangnya. Kita kena tahu ni sumbernya macam mana tuan kata dalam ni. Digelapkannya malamnya dan dikeluarkannya terangnya. Ayat ini saya rasa kita hurapannya bodoh pada surah An-Naba itu, tentang kejadian malam, siang, matahari, termasuk dengan angin, air semua tu. Jadi kita ambil yang cara yang poin yang penting sajalah, ya. Yang penting, yang ringkas dan penting saja. Okey. Kita kena tahu sumbernya. Gelap cerah ni duduk di langit. Duduk di langit belaka, bukan di bawah, tuan-tuan. Bukan di bawah. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan cahayanya. Cahaya yang datang dari matahari, gelap pula mai dari mana pula? Hot terang tu datang daripada matahari, kan? Matahari. Tetapi kalau hot gelap ni daripada mana pulanya? Bulan. Ada bulan ke? Yang akan jadi timbul tu bulan. Sebab matahari masa tu turun dah. Sebab dikata sini ulama kata gelapnya, daripada mana gelapnya itu berlaku? Sebab dikata alasannya, sebahagiannya mengatakan sebab matahari masa tu sudah turun dah. Turun dah. Garik dah. Tak ada gelap katuk habis lah. Jadi nasib main garik lah. Gitu. Alasannya sangat kukuh juga. Seumpama gitu. Jadi di sini maknanya Allah Ta'ala telah meletakkan kedudukan dengan kuasa ini, menjadikan siang dan malam, malam dan siang bertukar ganti, ya. Kadang-kadang kita barangkali mungkin tempat kita siang, di tempat lain malam, dan barangkali di tempat lain tu dia malam, kita cerah, di tempat lain tu dia cerah, kita malam pula, selihan berganti. Sebab tu dia berlaku dipanggil apa? Jet lag, ya. Jet lag nak kapal terbang tu, kan. Jet lag kantuk mata tu, lebih kurang gini lah. Kerana gantian itu berlaku proses matahari, ya, silih berganti siang dan malam, pagi semua tu, dia ada ikut peredaran yang tertentu dia dah, okey. Maknanya tidak ada lagi sumber kepada cahaya. Kalau tiada cahaya matahari, maka dunia ini akan gelap belaka. Tak ada matahari, maknanya kita ni gelap belaka, kan. Cuba bayangkan kalau kita duduk tanpa matahari, macam mana raga? Bayangkan. Pernah tak kita buat uji test kita? Tak. Kita duduk dalam bilik. Lepas tu tanpa pasang kipas, tanpa pasang aircon, mana gelap katuk orang orang. Duduk mata-mata dalam bilik, kunci habis. Agak-agak macam mana? Boleh dalam 24 jam ke? Boleh minit dah. Lemah habis dah. Lemah habis dah, kan. Nawayat gitulah, ya. Kalau tak ada matahari pun gitu jugalah. Kita ni tahulah. Barangkali baju kuning gedok dah dah. Udah main pada mungkin barangkali tumbuhan pun akan mampu belaka dah. Jadi masing-masing
memerlukan masing-masing mereka, ya. Tumbuhan perlukan matahari, matahari perlukan dari segi cahaya bulan, semua tu masing-masing saling nak meraihkan mereka. Okey. Tu dia sebut tu, maknanya di sini kalau tidak ada lagi sumber kepada cahayanya, kalau tiada cahaya matahari, maka dunia ini akan gelap belaka, tuan-tuan, ya. Tak ada apa-apalah, ya. Ini dalam bab tafsir dalam surah iaitu An-Nazi'at. Dan ayat yang ke-30 iaitu Allah kata lagi, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan akan bumi sesudah itu dihamparkannya luas-luasnya. Apa maksud ni, tuan-tuan? Maksud ni macam mana tu? Sebab kita belajar dah ni, kan. Soal nabat ni kita dah panjang lebar dah yang kita ukai itu. Jadi kami poin yang penting sajalah di sini. Okey. Yang mana yang bermaksud dan akan bumi sesudah itu dihamparkannya seluas-luasnya. Apa maksud ini, tuan-tuan? Okey. Ulama sebut di sini, dalam ulama tafsir mengatakan bahawa kita nampak sama, tapi dia dipanggil kurawiyah, macam bulat lah. Kita nampak macam sama, tapi dikatakan dia ni macam kurawiyah. Kurawiyah ni macam bulat, macam bola lah. Kurawiyah maksud dia. Tentang akan bumi sesudah itu dihamparkannya seluas-luasnya, ya. Jadi ulama tafsir sebut di sini, kita nampak sama tapi nampak macam sama, kan. Macam dari segi bucu ni, bucu gini, hakikatnya dia termasuk dalam bab kurawiyah ataupun bulat ataupun macam bola, bulat dan pada dunia ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cipta langit dulu, lepas tu bumi dulu. Hana serta Allah cipta langit dulu ke bumi dulu? Ni persoalan ni kau ni. Jadi satu perbahasan lah, ya. Tapi penyelesaiannya adalah dalam ni dah tafsir ni. Jadi dikatakan maka Allah cipta langit dulu atau bumi dulu? Mana dulu? Langit dulu. Tak apa, tadi kita masih dulu, ya. Apa kata ulama tafsir kata ni? Ada sebahagiannya ulama tafsir kata langit dulu. Dia langit dulu. Ada pula yang kata bumi dulu yang diciptakan. Jadi dulu tu boleh pakai belaka lah, ya. Ambil lah mana-mana pun. Janji jangan kita menduakan Allah sudah, waktu janganlah. Yang mana kemudian langit, lepas tu pada langit barulah diratakan, iaitu bumi. Itu selepas ciptaan langit. Mana langit dulu, Tuhan jadi dulu langit, lepas tu turun pada bumi. Ibaratkan macam satu hamparan lah. Ia macam apa ni, dipanggil di sini apa, diratakan tanah tu, macam semakin lama semakin luar belaka, kan. Di situ. Okey. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fussilat ayat 9, 10 dan 11. Wah, ni tuan-tuan boleh baca sendirilah, ya. Buka surah Al-Fussilat, ada cerita tentang siapa yang Tuhan jadi dulu, tuan-tuan. Buka telefon pun boleh, tak ada masalah. Telefon boleh. Dalam surah Al-Fussilat ada Allah sebut tentang kejadian bumi dan langit dulu. Tapi saya dah setuju lama dah dalam surah Nabat pada tajuk yang surah tu, ya. Jadi boleh tengok iaitu pada ayat surah Fussilat ayat 9, 10 dan 11. Boleh tengok di situ. Jadi dalam perut bumi ni menjadi satu persoalan pula. Dalam perut bumi ni, dalam isi bumi ni, jadi ulama tafsir kata ada air, ada logam-logam, banyaklah yang dikatakan yang proses-proses yang sedang berlaku dalam perut bumi ni, Ada macam mah ke,
Semua tu dalam perut ni. Gali dari bawah tu, agak-agak kalau orang yang buat bangunan tinggi kan, pelik tu, agak-agak macam sakit bumi tau. Berbang kali atur. Tu dipanggil macam ke pusat perut bumi panggil. Nak sampai tahap yang mencapai tahap maksimum tu, tak tahulah macam mana dalam mang tu. Kalau dalam laut dia ada gunung-gunung. Ada gunung dia pula. Tapi laut yang Tuhan tunjuk laut istimewa lah. Siapa pandai gigi lah, laut Atlantik ataupun laut dipanggil lautan Hindi ya. Antara laut yang disebut dalam saintik ketiga laut yang paling besar. Jarang orang pergi tapi sampai juga. Tapi perlukan satu kapal yang sangat-sangat yang canggih lah. Macam kalau ombak dia bukan di tepi tu, ada tengah ombak dah. Macam kalau langgar ombak pun kapal tu dia punya kena teknologi yang sangat tinggi. Bagi dia kalau air ombak kecil masuk dalam kapal dia tu perkara biasa. Yang penting ditambah kapal tu tumbang. Kita balik. Air masuk dalam kapal, air dia keluar balik. Walaupun tentangan ombak yang dikatakan beribuan kaki yang agak besar dari segi pukulan dia tu tetapi saintis dia punya kepakaran ni kena begitu berhati-hati dalam nak mencipta satu alat dalam kapal itu supaya tidak akan jatuh. Seperti macam kita siasat M330 tu kan. Kalau lautan Hindi kan yang dikatakan lautan yang sangat bergelora semua tu, tetapi kerana ada hikmah yang sangat besar tuan-tuan. Kejadian M330 itulah kita dapat melihat, kita dapat membongkar segala bedah siasat dalam laut tu. Rupa-rupanya dalam laut tu ada gunung yang sangat comel tuan. Siapa tahu? Dah Quran sebut dah. Tetapi yang menjadi luar biasa hari ni, maknanya dalam wilayah laut besar Atlantik, lautan Hindi tu, Ocean World tu, dikatakan ketinggian pasal air yang sangat luar biasa. Lalulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu gunung yang dikatakan tempat terletaknya dipanggil rumah-rumah ikan, macam-macam rumah lah tu. Ini apabila berlaku tentang kejadian tu kan, kita minta benda tu tapi dah hikmah dah nak berlaku benda tu. Sama jatuh dalam laut, kita kaji dalam laut, rupanya Allah nak tunjuk dalam laut tu ada gunung ganang yang sangat besar tuan-tuan. Saya ingat kalau dengan bukit Perming belakang ni besar ni lagi, bawah ni lagi. Bukit ni kecil ya. Dulu besar kot, lain ni kan lambung kecil tu. Laut lambung kecil tapi nak dibandingkan dengan gunung lautan Hindi tu, di bawahnya tu Tuhan punya kuasa boleh dikatakan sebesar-besar bukit yang ada bumi ni, besar dia lagi. Maknanya pucuk patak tu tak jumpa cari tuan. Kat mana tu? Maknanya gunung yang Allah bina dalam lautan besar tu. Mungkin bakali pelawatan ada juga. Semua sesama ikan lah, ikan tergigi. Duduk dalam batu-batu tu, itu kecil saja. Tetapi dalam kuasa Allah ini, konteks ilmu Allah, tak dapat kita berfikir dengan akal kita ni tuan-tuan ya. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala membina dalam bawah bumi, dalam laut itu ada memerlukan Melaka. Dalam laut ikan perlukan air. Atas bumi dikatakan manusia perlukan pelbagai bentuknya, oksigen dia dengan udara daripada tumbuh-tumbuhan, masing-masing kena memerlukan Melaka pada huraian ayat ini. Langit kalau fikir balik, kalau kita fikir balik lah kan, cuba kita balik fikir, kita termenung seorang dapat pahala tau, dapat pahala kita fikir tentang kebesaran Allah ni. Tapi cuba fikir balik, sebelum tengok atas kita kena banyak istighfar dulu kan. Subhanallah, astaghfirullahalazim, masya-Allah, tabarakallah kan. Cuba kita bayangkan sambil tengok bintang, tengok langit, bulan tak ada tokak, tiang ada, tiang seri pun ada, tapi tak jatuh. Pernah kita fikir gitu kan? Pernah?
Maknanya gitu lah kan. Tu betul. Maknanya ayatnya awal tak yang tu. Langit. Dia tak ada tiang kaki, body. Suruh dia kata ada tiang segi tu, aku kan dia. Layan habis lah. Betul habis lah. Tetapi Allah nak suruh kita ni berfikir. Tenung tentang kebesaran Allah, tentang mukjizat Allah ini. Allah suruh kita berfikir, tuan-tuan. Afala ta'qilun, wallahu ghafurur rahim, semua tu. Afala ya'qilun. Allah suruh kita berfikir. Bila kita berfikir, kita kena banyaklah bersyukur. Itulah yang dikatakan poin yang Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran ni, supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Macam Nabi kita lah, Rasulullah sembahyang malam tak tinggal, tuan-tuan. Sampai bekok kaki Nabi. Pada Aisyah kata, wahai Rasulullah, suamiku, mau ni dikatakan ahli syurga dah, confirm syurga dah, tapi apa mau sembahyang juga. Nabi kata kepada isteri, wahai Aisyah isteriku, biarlah walaupun aku ni Tuhan pilih aku jadi rasul, jadi nabi, jadi raja, salah ke aku ni nak jadi orang yang bersyukur. Biarlah aku sujud hati, walaupun nama aku ada dah dalam rekod syurga Tuhan tu. Salah ke aku nak jadi orang yang bersyukur. Malam-malam bangun sembahyang, bekok kaki Nabi. Aisyah tengok sekali. Tu lah. Jadi maknanya kita jadi orang yang bersyukurlah jadi apa yang kita terima hari ni. Dapat apa ni, isteri yang soleh, isteri yang baik, alhamdulillah. Maknanya dapat besan baik, alhamdulillah. Dapat rezeki ada sama dak betul-betul, alhamdulillah. Kesihatan tubuh badan siap molek, mari dapat mari dengar ni, alhamdulillah. Nak napa lagi dah? Kita kata dah. Nak napa lagi? Cuma kita je buat nak cukup-cukup orang kita belaka. Jagaan ni semua Allah dah tak comel belaka dah. Gitu. Lalulah di ayat yang ke-31, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dikeluarkannya dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Mata air dalam bumi itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ada mata air, ada tumbuh-tumbuhan. Dari bumi, manusia ni perlu kepada dua, air dan makanan. Manusia ni perlukan satu makanan dan satu air. Keperluan belaka tu. Makanan pun nak, air pun nak. Tak ada salah satu, balik awal kita. Mati lah kita. Binatang pun, hayawan pun kita juga. Saling nak memerlukan belaka. Dia pun nak air, dia pun nak tumbuhan juga. Okey. Manusia ni perlu kepada dua, air dan makanan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut nikmat ahli syurga. Dia sebut dua nikmat ni je, iaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan sebut di situ, iaitu adanya yang dikatakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Yang penting ada makanan dan minuman untuk kita nak membuat persediaan harian kita, maka cukup ada belaka. Okey. Kita pergi lagi pada ayat ni saya tak terang mana dah, pasal saya terang banyak dah itu. Surah An-Naba ni banyak cerita banyak dah. Kita pergi pada ayat yang 32, wal jibala arsaha, dan akan bukit-bukit ditetapkannya. Dan akan bukit-bukit akan ditetapkannya. Iaitu maksudnya kerjaan bukit itu nak imbangkan apa sebenarnya? Tuhan jadikan bukit itu untuk apa? Untuk banyak lah lindungan tu. Untuk lindungan. Bukan hari ni kita ada bukit untuk catas semata-mata, untuk kerakusan, itu bukan tu. Itu ambat binatang namanya. Batu dia ni, babi banyak main bandar, remote main bandar lah ni. Dulu kita nampak ayam hutan, ni dah ayam hutan main bandar lah ni. Ada wayaknya tempat-tempat yang dikatakan haiwan mendapat perlindungan, yang menjadi hutan tu tempat yang tak perlu kita rakuskan, tak perlu kita roboh lah. Memang tempat dia. Bukit ni kita nak bukit ni.
Sebab dia lindungi hujan, segala angin-angin yang besar mari daripada segala ribut semua tu. Tapi boleh tengok lalu lah bukit belakang tu. Saya tengok kat apa tato dia pun apa botak habis tu. Nak royaknya. Lepas tu saya dah tahu lah daripada siapa. Lepas apa macam makin namanya makin kecil tu kan. Lenik apa macam daripada awal botak api tu. Itu sungguh sampai tempat duduk tu nampak getah tu. Lain ni jadi macam dah tepat macam perumahan orang tu Jadi maksudnya kerjaan bukit tu nak imbangkan kedudukan bumi supaya tidak bergoyang Maka ada gempa bumi pun bukit akan jadi tahan tuan. Sebab tu pentingnya bukit-bukit ni haiwan-haiwan yang buat sarang tempat perlindungan ni pun ada manfaatnya juga tu. Biar hidup situ biar dia berkampung dalam kumpulan haiwan-haiwan dia. Jangan kita kacau sangatlah hak orang, hak binatang pun dia ada hak dia juga. Binatang pun ada hak perlindungan dia. Jangan kita pakai ambil redah-redah je pakai ambil tebang-tebang okey. Jadi banyak lagi lah kerjaan bukit ini dipanggil mustauda. Bukit ni dipanggil dalam bahasa Arab ni dikenali sebagai panggil apa ni kerjaan bukit ni dipanggil mustauda. Mustauda ni maknanya tangki dipanggil ni apa tangki air mustauda ni. Cuba enter balik itu mustauda maknanya tangki air. Bukit tu bukan hanya simpanan hutang saja, tapi dia macam tangki air simpanan ada di bawah dia tu. Simpanan iyalah kalau dia nak main mana air air terjun tu kan. Air terjun kan main di bukit kan atas tu. Daripada proses mana tu cuba terfikir balik semua daripada perut bukit belaka tu Allah cerita jadi semua tu semua tu kuasa Allah Taala belaka. Ataupun dalam bahasa Arab ni dipanggil khazan. Khazan ni maknanya ni lah dipanggil apa tadi mustauda tu stok kan. Stok dipanggil stok kebajikan. Stok kebajikan mustauda tu salah tarik mula. Mustauda tu dipanggil stok kebajikan, dipanggil stok kebajikan mustauda. Khazan tu tangki air. Khazan tangki air. Maknanya Allah letakkan dalam bukit, setengah bukit tu banyak sungguh air jadi kita nak fikir balik air terjun pun datang daripada bukit belaka itu semua tu. Okey, kita nak habis sikit lagi ni boleh kan? Tapi nampak macam panjang. Ayat ke berapa dah ni? Ayat berapa? 30 dah. 33 lah. Kita ambil sikit lagi ni. Apa dah? Apa ni? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Saya rasa hal ni sambung ke depan sebab panjang kot ni huraian ni pasal ia melibatkan hak ngelas sekali ni melibatkan apa? Akhir sekali Allah sebut mata'an lakum wa li'an'amikum. Maksud dia akan jadi kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maksud dia dalam juga tu an'am tu maknanya masuk ulama tafsir kata berkaki empat. Maknanya kebaikan memerlukan apa ni, kita memerlukan kesenangan untuk mengambil pada hakikat ni lah yang dikatakan tumbuh-tumbuhan ni yang dikatakan macam kita hanya perlu cukup pada masa untuk makan. Maknanya dia saling bertukar. Kita jaga haiwan pun kita nak jaga. Siapa masa kita akan makan haiwan yang berkaki empat lah. Kalau yang lembut-lembut sikit haiwan tu jangan pula haiwan makan kita pula. Itu lain pula. Jadi perbincangan di sini agak-agak panjang juga ni jadi kita sambung pada minggu hadapan pada ayat 33 insya-Allah. Okey. Ada persoalan tak? Ada tak? Tak ada Alhamdulillah faham belaka dah. Jom-jom belaka dah ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.